ampere mengalir melalui sebuah mentol. Selama 10 saat, beza kepayaan merentasi lampu suluh itu adalah. Okey, so soalan ni dia dah bagi tenaga. Okey, so tenaga dah ada, arus dah ada, masa dah ada. So soalan nak tanya beza kepayaan. So guna rumus yang sama macam tadi, E sama dengan V I T. So soalan dia nak beza kepayaan V. So kita tukar V sama dengan E bahagi dengan arus bahagi dengan masa. So tenaga yang diberi ialah 15. 15 bahagi dengan arus 1. Okey, darab masa 10 saat. Okey, berapa dapat tu? 1.5. Okey, 1.5 volt. Okey, so jawapan dia B. Okey. Ada soalan? Nombor 2, ada nak tanya tak yang lain? Yang lain ada nak tanya tak? Tak ada. Soalan nombor 2 ni, tak ada ya? Okey, so kalau tak ada, kita pergi soalan nombor 3. Okey, rajah menunjukkan 1 liter elektrik, berapakah tenaga yang dilesapkan sesaat pada perintang 4 ohm dan 8 ohm. Okey, so sekarang ni apabila melibatkan liter, so yang pertama sekali kita kena tengok liter tu jenis apa. So ini jenis siri ke selari? Liter siri ke selari? Bersiri. Kemudian, dah kenal pasti liter bersiri, tengok soalan. Dia tanya pada kedua-dua perintang, maknanya gabungan 4 ohm dan 8 ohm. So, bila soalan dia tanya jumlah, okey, jumlah untuk 4 ohm dan 8 ohm, maknanya kita kena cari jumlah rintangan dia. Jumlah rintangan. Okey. So, oleh kerana dia liter bersiri, jumlah rintangan dia macam mana? Tambah. Okey, tambah saja kan. So, 4 tambah dengan 8. So, jumlah rintangan kita akan dapat 12. Okey. So, ini jumlah rintangan 12. Lagi dia bagi apa? Volt. Okey, dia bagi beza keupayaan. Okey, lepas tu apa lagi dia bagi? Okey, satu lagi, liter, okey, masa. Kemudian, liter bersiri. Okey, untuk liter bersiri, arus yang mengalir adalah sama untuk keseluruhan liter ni. Dekat sini dan di sini arus dia sama. Ini untuk liter bersiri. So, kita kena cari arus. So, gunakan hukum Ohm. Arus sama dengan beza keupayaan bahagi dengan rintangan. Jumlah rintangan liter ni. So, beza keupayaan yang diberi ialah 6 bahagi dengan jumlah rintangan 12. Okey, berapa dapat ni? Arus. 0.5. Okey, 0.5. arus 0.5. Okey. So, step untuk melibatkan soalan melibatkan liter elektrik. Yang pertama sekali kena kenal pasti jenis liter sama ada bersiri atau selari. Kemudian tengok soalan sama ada dia tanya jumlah rintangan ataupun satu rintangan saja. Kemudian yang ketiga tengok apa yang sama. Sama ada beza keupayaan ataupun arus yang sama. So kalau liter bersiri
arus yang mengalir adalah sama. Kalau lita selari, beza keupayaan yang mengalir adalah sama. So kita tengok apa yang sama. So di sini bersiri, so arus yang sama. Sebab tu kita kena cari arus. Barulah kita boleh masukkan dalam rumus E sama dengan, okay, rumus asal dia macam ni. VIT. Betul kan rumus asal dia? VIT. Betul. Okay. Lepas tu darab dengan berapa tu? V dia berapa? 6. 6. 6. Arus 0.5. 5 masa 1. Satu sesaat. So dapatlah 3 Joule. D. Okay. Boleh setakat ni? Boleh. Okey. Soalan nombor 4. Okey, ini soalan nombor 4. Okey, berapakah tenaga yang dilesapkan pada perintang 8 ohm? Okey, soalan ni kena hati-hati dah. Ini yang pertama sekali kena kenal pasti lita. So lita ni jenis apa? Siri ke selari? Okey, bersiri. So apabila bersiri, apa yang sama? Beza keupayaan ke arus? Arus. Okey, arus sama. Arus yang mengalir dalam lita ni pada 2 ohm dan juga 8 ohm adalah sama. Okey, kemudian tengok berapakah tenaga yang dilesapkan pada perintah 8 ohm. So soalan ni dia nak hanya pada perintah 8 ohm sahaja. Kalau soalan nombor 3 tadi, jumlah kedua-dua perintang tu. Sekarang ni dia nak satu bahagian sahaja. So apabila satu bahagian sahaja, ini yang penting ni. Apa yang sama tadi? So kalau bersiri, arus yang sama. So benda ni yang kita nak cari dahulu. Arus. So untuk mencari arus, kita kena gunakan hukum Ohm. V sama dengan IR. So arus sama dengan beza keupayaan bahagi dengan R. Okey, R di sini apa dia? Jumlah. Jumlah apa R ni? Jumlah rintangan. Yes, jumlah rintangan. Jumlah rintangan maknanya untuk keseluruhan lita ni. 2 dengan 8. So berapa jumlah rintangan dia? 10. Okey, 10. 12 bahagi dengan 2 tambah 8. So 12 bahagi 10. Okey, dia hanya tambah sebab dia bersiri. So tak ada pecahan. 1 per tu tak ada. Okey, so berapa dapat nilai arus ni? 1.2. Okey, arus 1/2. Okey, nilai arus ialah 1/2. Okey, kemudian kita masukkan dalam rumus E sama dengan V I T. Ini rumus asal untuk tenaga. Tetapi ini masalah apabila dia tanya pada satu bahagian saja. So apabila pada satu bahagian, V di sini oleh kerana dia lita bersiri, arus sama, beza keupayaan berbeza. Tak sama ya, beza keupayaan di 2 dengan beza keupayaan di 8 berbeza. So kita tak boleh guna V. So oleh kerana kita tak boleh guna V, kita boleh guna I saja. So kita gantikan V ni dengan hukum Ohm.
gantikan V ni dengan hukum Ohm. So rumus kamu akan dapat E sama dengan I kuasa 2 RT. Okay. Kita boleh gunakan arus. Sebab apa kita boleh gunakan arus? Kerana ni. Arus adalah sama. So dekat mana-mana bahagian, arus adalah sama. Sebab tu kita gunakan arus. Rumus yang ni. Kita ubah suai arus. Beza kepayaan kita tak boleh guna kerana beza kepayaan tidak sama. Okey, beza kepayaan pada V1 ni, pada peritang 2 ni berbeza dengan V2 pada peritang 8 ohm. So kita tak boleh nak guna V yang ini. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. So kita gunakan rumus yang ni. Apa yang sama? Sebab tu cikgu suruh kenal pasti lita, kemudian tengok apa yang sama. So arus yang sama kita boleh guna arus saja. V kita tak boleh. Okey, so arus yang kamu kira tadi 1/2 di sini E sama dengan 1/2 kuasa 2. Okey, rintangan. Tengok pada soalan. Dia nak pada peritang berapa? 8. So dekat sini 8 lah. Darab dengan masa 25 saat. Okey, tekan kalkulator apa dapat tu? 288. Okey, dapat 288 joule. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Faham. Boleh? Boleh. Yang lain tak ada tak? Yang lain tak ada soalan juga? Tak ada. Okey, Tak ada. so kalau tak ada kita sambung soalan yang kelima. Okey, ini soalan yang kelima. Okey, jika bacaan ammeter adalah 2 ampere, kirakan tenaga haba yang dihasilkan oleh kedua-dua perintang setiap saat. Okey, so soalan ini lita apa yang pertama sekali? Lita apa ni? Selari. Okey, selari. Betul. Okey. So lita selari, arus yang mengalir pada setiap cabang ni berbeza. Arus berbeza, yang sama ialah beza kepayaan. Beza kepayaan sama. So kita kena cari ni, beza kepayaan ni. Okey, beza kepayaan merentasi kedua-dua ni adalah sama. V dia sama. So nak cari nilai V, kita gunakan hukum Ohm. V sama dengan I R. R ni apa? Jumlah. R tu apa? Rintangan. Okey, bagus. Jumlah rintangan. So jumlah rintangan untuk lita selari, rumus dia 1/R sama dengan 1/2 tambah 1/6. Okey, berapa dapat tu 1/R? 1/R sama dengan 1/2 tambah 1/6. So kita akan dapat 2/3. Ini 1/R. Kita nak cari R. So R sama dengan 3/2. ya, 3/2. Kita terbalikkan saja. So ini rintangan dia. So masuk, barulah boleh masuk dekat sini R ni. So kita nak cari beza kepayaan V, arus yang diberi ialah 2. So 2 darab dengan jumlah rintangan 3/2. So berapa dapat beza kepayaan? 3. Okey, 3. 3. Okey, dah dapat V3. Baru kita tengok balik rumus E
sama dengan V I T. Okey. Yang ini arus, kita kena gantikan arus ni. Sebab pada lita selari, arus tidak sama. So nak gantikan dengan apa? Hukum Ohm tadi. Ni yang ini. Kalau kita buat I, dia akan jadi sama dengan V bahagi R. So gantikan I ni dekat sini. So rumus ni akan jadi E sama dengan V kuasa 2 T per R. Okay, V yang kita dapat tadi 3 kuasa 2 darab dengan masa 1 saat bagi dengan R. Okay. R di sini kita tengok pada soalan. Soalan dia nak apa dia? Kedua-dua rintangan ke satu? Kedua-dua. Okey, kedua-dua. So bila kedua-dua kita terus ambil yang ni je lah. 3/2 yang kita kira tadi. Okey. Berapa dapat tu? Berapa dapat daripada dia? 6. Okey, dapat 6 ah. Okey. Siapa tu? Oh, Aziz Daniel. Okey Aziz. Mic rosak ke Aziz? Okey. Ada nak tanya tak setakat ni? Cikgu, Ya. yang VIT tu kita tak boleh guna ke? Sebenarnya VIT, untuk soalan VIT ni, kalau macam soalan nombor 5 ni boleh guna. Sebab dia nak kedua-dua. Keseluruhan lita tak ada masalah nak guna VIT. Cuma untuk takut cikgu risau kalau dia tanya pada satu perintang saja. So paling nak selamat, kita tengok jenis lita, kemudian tengok apa yang sama. Okey? Dia Oh, okey, kalau Cikgu. macam Kalau kita tak cari V pun tak apa kan? tak cari V. Ha. Okey, kalau soalan nombor 5 ni tak apalah sebab dia tanya keseluruhan. Okey, kalau keseluruhan, arus di sini I1 ni dengan I2, hasil tambah dia akan dapat 2. Jumlah ni sini 2. I1 tambah I2, so akan dapat nilai dia 2. Okey, so kalau keseluruhan tak ada masalah nak guna VIT. Kalau satu bahagian memang kena guna yang ni. So kalau yang tadi siapa tadi ya? Arman lah. Okay, Arman kalau tak nak cari V, kita boleh ganti terus lah. Dia akan jadi I kuasa 2 R T. Tak ada masalah kalau keseluruhan. Boleh Arman? Boleh ke? So tengok soalan tu. Kalau soalan tu keseluruhan lita, tak ada masalah. Kalau dia satu-satu bahagian tu, contohnya soalan dia tanya pada 2 ohm saja, ini kena tengok balik. Apa yang sama? V ke I yang sama? Ada soalan lagi tak? faham. Tak ada dah. Okey, kita tengok soalan nombor 6 pula. Tak ada. Ini soalan nombor 6. Okey. Okey, soalan yang ni kena hati-hatilah sebab apa? Dia pada satu bahagian pula. Pada peritang 3 ohm saja. Dia bukan keseluruhan dah. So untuk yang ini, so tengok jenis lita ni. So ni jenis apa ni? Selari. Okey, lita jenis selari. So apabila lita jenis selari, apa yang sama? Beza keupayaan. Beza keupayaan yang sama. V dia yang sama.
So nak tak nak kita kena cari V. Okey, V yang mengalir pada 3 dan juga 6 adalah sama. V atas ni V1 sama dengan V2. Okey, V1 sama dengan V2. Sebab dia litar selari. Arus tak sama. I1 tak sama dengan I2. Berbeza. Okey. So, kita kena cari V dia. So, gunakan ukur Ohm. V sama dengan IR. Di mana R ni ialah jumlah rintangan. So, kita cari dahulu jumlah rintangan. Oleh kerana dia litar selari, so jumlah rintangan dia akan jadi 1/R sama dengan 1/3 tambah 1/6. Okey, apa dapat ni? Satu per 2. Dua. Okey, so R kita akan dapat 2. 2. Okey, R kita akan dapat 2. So, boleh cari beza keupayaan dia. V sama dengan arus 3. R dia 2. So, V sekarang sama dengan 6. Okey. Boleh setakat ni? Boleh. Ya. Okey. So, gunakan rumus E sama dengan V I T. Okey. I ni kita kena ganti. Sebab I sekarang ni dia berbeza. Tak sama dah. Okey. Sebab lagipun dia tanya hanya pada satu perintang saja. So, I ni kita kena gantikan dengan ukur Ohm ni. So, ubah sesuai ukur Ohm ni dia akan jadi I sama dengan V bahagi R. So, yang ini kita kena ganti di sini. So, bila kita ganti, E ni akan dapat V kuasa 2 darab dengan T bahagi dengan R. Okey, V yang kamu kira tadi 6. 6 kuasa 2 darab dengan 5 saat bahagi dengan rintangan. Okey, rintangan dia kita nak ambil berapa ni? Rintangan dia. 3 je. Ambil 3 sajalah sebab soalan dia nak hanya pada 3. So, bahagi 3. Okey, so berapa jawapan dia tu? 60. Okey, dapat 60 joule. Okey. Okey tak? Okey. Okey. Ada nak tanya? Nombor 6 ni? Tak ada. Tak ada ya. Okey, so kalau tak ada kita pergi soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7. Okey. Berapakah kuasa yang dijana oleh mentol 6V 0.6 ampere? Okey. So kuasa. Rumus untuk kuasa P sama dengan IV. Ini rumus untuk kuasa. So berapa dia punya arus? 0.6. V dia 6. So dah dapat jawapan. Berapa tu? 3.6. Okey, 3.6. Okey. So untuk rumus bab elektrik ni tak banyak sebenarnya. Yang pertama dia ada ukur Ohm, VIR. Lepas tu dia ada E sama dengan IVT. Kemudian dia ada P sama dengan IV. Lepas tu P sama dengan E per T. Okey, ini rumus dia.
Okey, soalan nombor 7 dah. Soalan nombor 8. Okey, sebuah lampu elektrik berlabel 240 volt 60 watt harus mengalir menerusi filamennya dan rintangan filamennya ialah. Okey, soalan dia nak arus dan juga rintangan. Okey, so kita ada V 240 ni nilai beza kepayaan. 60 ni apa dia? Dia punya Power. power dia, kuasa. So kuasa unit dia watt. So nampak je W itu ialah power dia, kuasa. Okay, so rumus P sama dengan IV. So di sini kita dah boleh dapat I. So I arus dia sama dengan P bagi V. So power dia ialah 60 bagi beza kepayaan 240. So arus berapa tu? 0.25. Okey, 0.25. Bagus. Okey, 0.25. So ini kita dah boleh potong lah. Tak ada kena-mengena dah. Okey, kemudian nak cari rintangan dia. Nak cari rintangan kita banyak cara. Okey. Paling mudah kita balik semula kepada hukum. Hukum apa? Ohm. Hukum Ohm. V sama dengan I R. So kita nak cari rintangan ni. So R sama dengan V bagi I. So beza kepayaan 240. Arus yang kita dapat tadi 0.25. So R berapa ni? 960. Okey, 960. Okey, bagus. Okey. So kalau soalan berbentuk ayat ni sebenarnya lebih mudah berbanding dengan soalan dalam bentuk lita. Okey, dalam bentuk ayat juga rasa tak ada masalah. Yang lita tu nanti akan bermasalah sedikit. Okey. Soalan nombor 9. Okay, soalan nombor 9. Arus 2 ampere mengalir sebuah lampu berintangan 5 kuasa. Okey. So soalan dia nak kuasa. Apa rumus dia? P sama dengan IV. Ini rumus dia. P sama dengan IV. Tetapi V ni kita tak ada. Beza kepayaan ni tak ada kan? Dia bagi apa tu? Soalan dia hanya bagi Rintangan arus. arus dan juga rintangan. So V ni kita kena ganti. Gantikanlah dia dengan hukum Ohm, iaitu V sama dengan I R. Gantikan dekat sini. So rumusnya akan jadi P sama dengan I kuasa 2 R. Okey, so berapa arus tu? 2 kuasa 2 darab dengan rintangan dia 5. Okey, so 4 darab 5, so dapat 20. Okey, dapat 20 ni. Dapat. Dapat. Okey, soalan nombor 10. Okey, soalan nombor 10. Okey, 1 liter elektrik. Apabila melibatkan liter ni yang jadi masalah ni. Okey. So yang pertama sekali, apabila melibatkan liter sama saja macam tadi, kita kena kenal pasti liter ni jenis apa? Selari ataupun siri. So yang ni jenis apa ni? Okey, jenis selari. Okey. So apabila selari,
V dia sama kan. Sebab tu kalau kamu tengok beza kepayaan dia sama. So 12. Setiap cabang tu akan dapat 12, 12, 12. Dia akan dapat nilai yang sama. Okey. Boleh? Boleh sekarang ni? Boleh. Boleh ya. Okey. Boleh. So ammeter di sini dia ukur jumlah arus dalam liter. So jumlah arus ialah arus yang mengalir melalui cabang yang ni I1 dengan I2. Okey, so jumlah arus yang diukur oleh ammeter sama dengan arus 1 tambah arus 2. Okey. So kita kena kira satu persatu lah. Arus 1 tu berapa nilai dia? I1 dahulu. I1 yang ni. Kuasa dia 48. Beza kepayaan 12. So berapa arus? P sama dengan IV. So I1 sama dengan power untuk yang pertama 48 bahagi dengan beza kepayaan dia 12. Okey, berapa dapat tu? 4. Dapat 4 lah. Okey, dapat 4 di sini. Okey. Kemudian untuk yang kedua pula, power dia berapa tu? 60 bahagi dengan beza kepayaan 12. Okey, so dapat apa? 5. So jumlah arus dia 4 tambah 5. So jawapan dia 9. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. So yang penting untuk liter ni tengok jenis liter tu jenis apa. Okey. Soalan nombor 11. Soalan nombor 11, kilowatt jam ialah unit bagi tenaga. Okey, kilowatt jam unit bagi tenaga. Okey ya. Soalan nombor 12. Okey, soalan 12. Sebuah cerek elektrik mempunyai kuasa 2 kilowatt digunakan selama 10 jam. Berapa lamakah masa yang diambil untuk sebuah mentol elektrik yang mempunyai kuasa 100 watt menggunakan tenaga yang sama banyak dengan cerek elektrik itu? Okey. So dia gunakan tenaga yang sama. Okey, so kita ada rumus. Power sama dengan tenaga bahagi masa. Ini rumus. Power sama dengan tenaga bahagi masa. So untuk dapatkan tenaga, E sama dengan power darab dengan masa. Okey. Boleh setakat ni? Nombor Boleh. 12. Okey. Boleh. So soalan dia nak tenaga. So kita kena buat satu-satu dahulu untuk cerek. Okey, tenaga dia E sama dengan power darab dengan masa. So berapa power dia tu? 2 kilowatt. 2 kilo. 2 kilo ya. Kilo tu maknanya? Kilo makna apa? 2000. 2000 lah jadi. 2000 watt darab dengan 10.
jam. So, berapa dapat ni? 20,000 watt jam. Ini untuk cerek. Okey, kemudian untuk mentol. So, untuk mentol. Okey, dia kata tenaga sama banyak. Maknanya nilai yang ni, tenaga dia 20,000 sama dengan kuasa dia 100 darab dengan masa. So, kita nak cari masa yang dia ambil. So, berapa dapat masa tu? Berapa dapat? 200. Okey, dapat 200 jam. Okey. Maknanya cerek elektrik, jumlah tenaga, kalau cerek elektrik guna selama 100 jam, tenaga dia sama banyak dengan satu mentol guna selama 200 jam. Okey. Ini masuk dia. Okey, boleh soalan 12? Boleh. 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 Okey, baik. Soalan 13. Okey, soalan 13. 4 peralatan elektrik digunakan dalam masa yang berbeza menghasilkan tenaga yang paling tinggi. So, rumus dia sama je tadi. Asalnya rumus dia P sama dengan E bahagi T. Tetapi soalan dia nak E, tenaga. So, rumus ni kita kena ubah. Dia akan jadi tenaga sama dengan power darab dengan masa. Okey. So, sekarang ni kita tengok power dia. Untuk A, B, C, D. Tengok unit dahulu. A dalam kilowatt, B dalam kilowatt, C pun dalam kilowatt, manakala D ni dalam watt saja. So, kita tukarkan yang ni dalam kilowatt dahulu. So, dia akan jadi berapa ni? 750 nak tukar kepada kilo, dia kena bagi 1000. Kilo maknanya 1000. So, nilai dia akan dapat 0.75 kilowatt. Okey. Kalau boleh unit biar sama dahulu. Dah? Boleh sekarang ni? Boleh. Okey. Kemudian tengok masa. Masa semuanya dah dalam jam. So tak ada masalah. Boleh terus darabkan saja. Okey, cuba darab. 3 kilowatt darab 0.5 ni dapat berapa? 3 darab 0.5. So kita akan dapat 1.5 kilowatt jam. Manakala untuk B 1.5 darab 1.5. So B dapat 2.25 kilowatt jam. Manakala untuk kipas 1 darab 3. So dapat 3 kilowatt jam. Manakala untuk seterika 0.75 darab 1. 0.75 kilowatt jam. So yang mana paling tinggi? Kipas. Okey, kipas. Nilai dia 3. Okey. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, kita buat sampai soalan 17 boleh kita bincang. Bincang sampai 17 boleh tak ni? Boleh. Boleh ya? Okey. Kita itulah tak boleh lama sangat ni. Sian lah. Okey, soalan nombor 14. Soalan nombor 14. Alatan yang manakah menggunakan tenaga yang paling banyak?
Okay, tenaga yang paling banyak. So sama saja. Tengok tenaga rumus dia E sama dengan power darab dengan masa. Okey. Kalau boleh, bukan kalau boleh lah, mesti. Senang kira mesti ya. Power ni mesti dalam kilowatt. Masa mesti dalam jam. Okey. Masa mesti dalam jam, power mesti dalam kilowatt. So untuk A, untuk pengisar, okay, power dia akan jadi 300 bahagi dengan 1000. Sebab apa bahagi 1000? Kilowatt. Kita nak tukar dia dalam kilowatt. Dia dalam watt, so nak tukar pada kilowatt bagi 1000. Darab dengan masa 10 minit. So minit tukar kepada jam bahagi 60. 1 jam 60 minit. So A ni berapa dapat ni? 300 bagi 1000 darab. Berapa tu? 0.05. Okey, 0.05 kilowatt jam. B. Okey, cerek 600. So 600 bagi 1000 darab masa 15 minit. So 15 bagi 60. 0.6 darab 15 bagi 60. Okey, so yang ini akan dapat 0.15 kilowatt jam. Manakala untuk C, 200 bagi 1000 darab 3 jam. Okey, dia dah dalam jam, so 3 jam. 0.2 darab 3. Manakala untuk D, 1500 bagi dengan 1000 darab dengan masa 20 minit tukar kepada jam. Okey, 1.5 darab 20 per 60. Okey, so dapat 0.5 kilowatt jam. Okey, so soalan dia tanya paling banyak tenaga. So yang mana paling banyak ni? C. Okey, C. Okey. Ada nak tanya tak? Tak ada je ke? Tak ada. Okey. Sekejap. Kehadiran macam mana? Dah selesai belum kehadiran? Dah. Dah ya? Dah masuk dalam grup dah? Epsilon? Delta dah? Sekejap. Okey, terima kasih. Dah masuk. Okey. So soalan seterusnya sikit lagi ya. Soalan nombor 15. Okay, label 240 volt 1500 watt pada cerek elektrik bermaksud. Okey. Bermaksud. Okey, ni tengok unit dia apa ni? 1500 Watt. unit dia watt. Okey, so Watt. dia kuasa ke tenaga? Kuasa. Okey, ialah kuasa. So di sini ialah kuasa ataupun power dia. Power sama dengan tenaga bagi masa. Masa. So ini power, kuasa. Okey. So maknanya cerek elektrik ni kalau dalam bentuk kuasa dia menghasilkan 1500 watt kuasa
apabila disambungkan dengan 240 volt. Okey. Dan kalau dalam bentuk tenaga, tenaga 1500 joule tenaga digunakan setiap 1 saat bila disambungkan kepada bekalan 240 volt. So yang mana yang betul ni? C dengan D ni memang dah balik awal lah. C dengan D ni. Okay. So yang paling tepat ialah mana? A. A. Okay. Tenaga digunakan setiap 1 saat. Okay. Kalau kuasa dia tak ada ni. 1 saat ni tak payah letak dah. Okay. Soalan nombor 16. Okey, menunjukkan sebuah pembakar roti berlabel digunakan selama 30 minit. Tentukan tenaga. Ini direct saja soalan dia. E sama dengan P power darab dengan masa. Seberapa power dia? 60. Okey, tetapi tengok pilihan jawapan dalam kilowatt. So, maknanya 60 ni power dia kena tukar dalam kilowatt bagi dengan 1000. Darab dengan masa 30 minit. Minit mesti tukar dalam jam. Okey, seberapa dapat tu? Kosong 0.03. 0.03 kilowatt jam. Okey, itulah tenaga dia. Okey. Selesai? Saya nombor 16? Selesai. Okey, baik. Soalan 17. Soalan 17. Okey, soalan 17. Okey, yang ini darjah berlita. So, kita tengok sambungan dia L1, L2, L3. Sambungan dia ni siri ke selari? Selari. Okey, bagus. Selari. Okey, selari. So, bila selari, apa yang sama tadi? Beza kepayaan. Okey, beza kepayaan dia sama ya. Maksudnya L1 ni beza kepayaan dia 12. L2 beza kepayaan dia pun 12. L3 beza kepayaan dia pun 12. 12. Semua 12. Tetapi arus yang mengalir pada setiap tu mungkin berbeza lah. Okey, berbeza. So soalan dia nak berapakah nilai arus yang mengalir pada XY. So ini XY. So maknanya XY ni ialah jumlah arus. XY tu maknanya dia nak jumlah arus. Okey. So sekarang ni berapa mentol tu? Kita nak cari dia punya arus pada setiap mentol. So satu mentol katakan L1. Okey, kita gunakan rumus P sama dengan IV. Okey, ini pada L1 dahulu ya. So kita nak cari arus yang mengalir pada L1. P bagi V. So berapa power dia?
Bagi tak power dia? Mental tu. 30. Okey, 30. Beza keupayaan dia 12. Okey, so berapa dapat ni? 2.5. Okey, 2.5. Ini untuk L1. L2, oleh kerana dia mentor yang sama saja. Okey, beza keupayaan dia dengan kuasa dia sama. So arus dia pun akan dapat sama jugalah 30 per 12. So arus dia akan dapat 2.5. Ini arus yang mengalir pada L2. Manakala arus yang mengalir pada L3, 30 bahagi 12. So akan dapat 2.5 juga. So berapa jumlah arus? 7.5. Jumlah arus maknanya arus pada mentol 1 tambah arus pada mentol 2 tambah arus pada mentol 3. Okey. 2.5 tambah 2.5 tambah 2.5. 7.5. Okey, bagus. Okey, ada soalan tak? Ada nak tanya tak setakat ni? Ada tak? Tiada. Ada ya? Tak ada. Okey. So kalau tak ada, saya rasa kita bersemuka secara online kita tamat di sini dahulu. Okey. So untuk soalan seterusnya tu ada masa lagi ni sehingga pukul 4.30 ni kamu buat dahulu. Cikgu harap kamu buatlah. Okey, next class hari Jumaat ni kan? Malam. Betul. Okey, so Betul. malam. Betul. Okey, hari Jumaat. Malam tu pukul berapa yang kita nak jumpa ni? Lepas Isyak ke lepas Maghrib? Mana kamu rasa sesuai? Isyak. Lepas Isyak ya? Boleh tak semua lepas Isyak? Okey, Boleh. pukul berapa? Boleh. Boleh, insyaAllah. Pukul berapa? 9. Pukul 9 ya? 9. Okey, baik. So kalau pukul 9 tak ada masalah. So kita mula pukul 9 hari Jumaat. So kita akan bincang soalan nombor 18. Okey, cikgu harap sehingga 4.30 ni kamu buatlah kerja. Okey, kita tamatkan secara online ni di sini. So untuk masa sampai 4.30 tu kamu boleh buat. Okey. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Ada lagi? Ada ya? Okey. Ada. Okey, so cikgu ucap terima kasih. Okey, sorry kalau ada kurang ada apa. Okey, cikgu minta maaf. So, terima kasih atas kerjasama kamu semua. So harap sampai 4.30 ni kamu buatlah kerja ya. Cikgu tak nak bersemuka lama-lama ni. Okey. Okey, so terima kasih. Boleh bersuara ya. Sik ke? Terima Okey, kasih. apa-apa Terima kasih, soalan? Terima kasih, Okey, Cikgu. sama. Sik ke? Cikgu. 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 Yes, Terima kasih ke? Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.